untuk math and trigono. Tapi saya pergilah bagi contoh sikit because saya go through semalam banyak sangat topik je. Kalau you nak, you boleh search dekat YouTube math and trigonometry topics dia banyak. This one saya cari, saya ada dapat 44. Bayangkan kalau kita nak go through for this short session memang tak sempat lah. Jadi you boleh pergi tengok satu-satu macam mana you nak tahu satu-satu. Tips saya mudah je. Okay, macam mana kalau you nak tahu function tu untuk apa, you just equal, you klik je the function. You type je. Contoh saya nak tahu trunc. Okay. TRULC. So, dia akan truncate a number to an integer by removing a decimal or fraction. So, daripada description yang dia bagi, kita tahu dah. Okay, trunc ni kita nak tahu, contoh kita ada figure 20.22. So, bila kita guna trunc, for the particular cell, kita akan dapat 22 sahaja. Alright. So, that's important macam mana kita nak dapat data. Jadi, nasihat saya kalau nak mahir dalam Excel, function yang agak important and then you try buat description table macam ni. Okay. And then maybe you buat lah trunc is apa formula. You copy lah ayat dia kat sini. Maybe you buat satu summary table ataupun you buka dekat Excel ke buat satu notes lah. And then I think mudah. And then few sample. Contoh yang tadi yang kita nak tengok tadi trunc. Okay. Okay, this is a sample trunc. Kita ada 5.45, 10.56, 25.1. Tapi kita nak genapkan jadi nombor integer sahaja. So, kita guna trunc lah. Equal trunc, terus select the particular cell. Terus dia akan dapat. 5.45 dia akan 5, 10.56, 10, 25.1 akan jadi 25. Alright. Jadi, saya nak pergi yang atas sekali balik. Sum product. Okay. Actually, kita ada dua step lah. Macam mana saya rasa dah lebih masa ni. Sekejap saya check WhatsApp dulu. Okay, proceed lah. Actually, some product, kita ada contoh produk A dengan produk B kan. Produk A, contoh kita ada, yang ni unit lah, okay. Contoh lah unit, berapa unit. Yang ni harga lah contoh Bila kita multiply, kita dapat total sales kita, okay. And then kalau kaedah biasa, kita akan kira satu-satu, okay. Kita akan kira yang ni sama dengan yang ni darab, okay. Kena darab yang ni, okay. And then kita kena copy formula yang ni. And then last kali baru kita buat auto sum. Berapa total. Okay. Okay. Yang ni saya nak share lagi satu tips. Macam mana kita nak buat auto sum paling cepat selain daripada kita buat equal sum. Okay. Ni keadaan lambat lah. And then you highlight semua. And then you enter. Itu lambat kan. Keadaan paling cepat. Macam mana kita nak dapat all total. You just highlight je semua cell. Masuk dengan yang value ni. You pergi dekat ni auto sum. Terus dapat. Lagi cepat lah. Highlight dengan terus auto sum, terus dapat step. Simple. And then, nak dapat yang ni tanpa dapat jumlah satu-satu, dia tak payah kira pun, kita boleh guna sum product. Okay. Sum product ni maksudnya equal to sum product array. Terus darab yang ni. Okay, sekejap. Okay. Sum product. Equal sum product array 1. Okay, unit dulu. And then comma. Right. Yang tutup. Satu je. Okay. Kita highlight yang kolom A and then kita highlight kolom B. Okay. Dia terus dapat. Simple je. Satu formula terus dapat. Yang ni kena buat 1, 2, 3, 4 operasi baru dapat. Yang ni terus sum product. And then M round is macam mana kita nak round up the figure. Kita nak bundarkan. Contoh kita nak bundarkan kepada satu titik perpuluhan lah. 4.4 jadi 4. Kalau gandaan 5 pula macam mana? 7.5 dia akan jadi, sebab dia lebih besar pada 5, dia dah dekat 10. So dia kira 10. Kalau 24 dia still tak sampai 25. Kalau 25 ke atas terus 30 kan. Macam itulah dia akan round up je. So tak payah pening-pening semua nak fikir round up apa. Ikut je formula dia. Terus M round. And then tengok dia punya data mana yang kita nak round up. And then kita decide kita punya multiple. Okay, multiplier ni ikut kita punya, orang kata apa, berapa titik perpuluhan ataupun berapa dia punya ni lah.
Macam ni gandaan 5, yang ni gandaan 10, yang ni gandaan 1. So dia akan round up to the nearest number. Alright. Macam floor and ceiling pula, dia akan round up to the round up ataupun round down. Kalau floor kita tahu Kalau floor kita tahu dia kat bawah, okay? Kalau ceiling dia always dekat atas. Okay? Dia pasangan dia floor always dengan ceiling, bawah dengan atas. Okay. Yang ceiling ni akan jadi floor untuk the next ceiling. Okay? Dia akan tukar jadi floor, jadi ceiling. Okay? Kena faham the definition dengan foundation. Baru kita mudah nak buat formula ataupun nak buat analisis. Okay, macam floor, dia akan pergi ke nilai yang paling rendah. Even yang ni contoh yang ni 3, yang ni 4 contoh. Tapi as long as dia tak sampai 4, dia akan round up terus ke bawah. Macam magnet kuat kat bawah lah kalau floor ni. 3.9, kalau kita ikut logik, kalau ikut round up dah dekat 4 kan. Tapi no, kalau floor dia akan round up to lowest one. Kalau 4 dengan 4.1 dia akan pergi ke 4. Alright. Even kalau sini kosong, sini 5, sini 10, dan ada data 6, dia akan terus pergi dekat 5. Okay. Dia ikut multiplier dia. Kalau sini 10, sini 20. Dan data 15. Okay, dia akan drag ke bawah jadi 10. So round down. Floor is always round down. Ceiling always round up. Okay, kalau 3.9, kalau ceiling je terus dia akan round up dekat dengan 4, dia pergi 4. Dia akan pergi ke nilai yang terdekat atas lah kalau ceiling. So that's lah, you can terus guna floor and then letak multiplier berapa, 1, 5, 10, depends dekat kita punya objektif. And then mode dengan quotient pula. Mode ni basically is macam mana kita nak cari. Kalau kita buat kalau 5 bahagi 5, yes, tak ada baki bawah lah. Baki bawah ke bawah tak ada kan. 5 is 1 jawapan dia. So, dia punya balance tu tak ada kat bawah. Kalau 10 bahagi 3, kalau you try buat calculation biasa, you akan dapat 10 bahagi 3, 3 kali 3, 9, 10 tolak 9, 1. Baki 1. Alright. So, mode ni is a balance yang ada kat bawah. Kalau you buat operasi, is a balance kat bawah. Tapi kalau yang ni is the adalah number yang kita dapat dekat atas. Okay. Kalau 5 bahagi 5, 1, yes. 1 is the quotient dia lah. Kalau kosong is dia punya balance, tak ada balance. Kalau 10 bahagi 3, dia dapat 3.1, 1 per 3 kan dapat. Okay. So, 3 dekat sini, 1 balance dekat sini. Mode is a balance lah. Quotient is a figure number integer. Terang macam tadi. Okay, then untuk maths punya student ataupun trigono, dia akan ada semua. You boleh calculate all tan, sin, cos, semua boleh ada. Cosec, sin, cos, semua boleh kira guna formula. You just buat sama dengan, you just search the formula. Sin, cos, sin h, sin h ada semua. Even cos pun ada cos, cosec. Okay. Tan, semua ada. So just pilih je formula mana yang kita nak. Alright. So that is the best about Excel. Kita boleh just equal formula, terus dia akan keluar description dengan guideline macam mana kita nak guna. Alright. And then yang ni pula is kuasa lah. Macam yang ni dia akan cari perbezaan 10 tolak 2, 8. And then the difference tu dia akan kuasa 2. So 10 tolak 2, 8. 8 kuasa 2 is 64. So dia akan guna formula yang ni. Macam sum square root pula ni is tambah. Okay. Contoh 0 tambah 2. Okay. 0 kuasa 2, 0. 2 kuasa 2, 4. So 0 campur 4 is 4. 2 kuasa 2, 4. 6 kuasa 2 is 36. 36 campur 4, 40. Yang ni dia akan summation of the square root. Kuasa 2 yang ni. Square. Sorry, it's not square root, it's square. Summation of square. Yang ni pula square root pi. Dia akan square root and then dia darab dengan pi. And then the best part yang I discover, yang kita boleh tukar juga Roman kepada number. Macam mana? Kita boleh guna function Arabic. Okay? Contoh Roman IXCDM kan. So kalau treasure hunt semua selalu guna kod yang ni. So kita boleh convert lah equal to Arabic. Alright? Equal to Arabic. Convert normal. Okay. And then you click je cell ni. Dapat 1 and then just copy paste lah ke bawah. Dapat 1000.
Okay, so dari sini kita dapat belajar I is 1 dalam Roman, X is 10, C is 100, D is 500 and M is 1000. Kat situ kita dapat lah. Okay, so rasanya tu saja untuk math and trigono. You boleh search lagi dekat Excel the definition and the function of the math trigono. Okay, and then untuk yang ni